Dua-dua ada buat sitcom live kan. So apa perbezaan cara kerja antara senario dulu dengan Sepatu sekarang? Best ke soalan ni? Assalamualaikum, kami Raksasa Manja. Terkejut tak payah. Okay guys, kita hari ni berbesar hati. Kita mendapat tetamu Pak Ya, yang menurut kita orang seorang legend. Betul, betul. Legend. Pak Ya nak terima ke tak terima, itulah kita punya pendapat. Payah terpaksa terima. Macam mana pun terpaksa terima. So kita nak interview Pak Ya. Terima kasih banyak Pak Ya sudi terima jemputan kita orang yang bukan siapa-siapa ni. Pertama kali soalan yang paling penting, apa khabar Pak Ya? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Jauh datang bayar. Sebenarnya jauh tak jauh jugalah, lebih kurang dekat sini je. Dekat sini ya. Tapi kalau ikut rumah saya betul di Ipoh. Oh. Itulah, itu saya terfikir kalau Pak Ya kat Ipoh, kalau Pak Ya kata okey saya pergi Pak Ya. Dia ke? Oh. Jangan. Jauh sangat Saya tu. suka ride. Oh, right. Kalau right tak apa. Aduh. Payah. Dekat sikit yang main. Okey. Okey. Okey, kita ada banyak soalan lah. So permulaan ni saya nak bagi satu soalan yang Rasa macam interview kerja. bukan. Santai-santai je Pak Ya. Interview kerja kan. Kita bagi soalan yang best sikit lah mula-mula ni. Okey. Perbezaan, semua orang tahulah Pak Ya sinonim dengan senario dengan sepatu. So dua-dua ada buat sitcom live kan. So apa perbezaan cara kerja antara senario dulu dengan Sepatu sekarang? Best ke soalan ni? Saya rasa best tak? Macam best. Sebab dia dua era kan. Dua era. Satu zaman kita kecil, sekarang zaman kita orang dah sadar. Okey, terima kasih kerana sudi bertemu ramah dengan saya. Ya, Alhamdulillah, dunia saya dalam industri hiburan ni dah lebih 25 tahun, tak salah saya, setahun daripada tahun 95. Ya. So perbezaan antara senario dengan Sepatu, dia dunia yang berbeza sebenarnya. Sebab Sepatu dalam channel berbayar, senario dalam channel percuma, siaran percuma. Itu satu. Yang keduanya, senario dia kepelbagaian watak tu macam-macam, boleh menyebabkan orang kata daripada orang dewasa sampai kanak-kanak boleh terima. Sebab ada yang kata senario dia macam sarkis, ada yang kata macam dia macam-macam lah dia punya watak tu. Dari segi make up apa semua dia tak kira lah. Zaman dulu masa saya dulu, perempuan pun boleh jadi, watak-watak binatang pun boleh, watak-watak alien pun boleh. Tapi dengan Sepatu dia lebih kepada isu-isu masyarakat, terutamanya masyarakat kampung. Jadi kemungkinan Sepatu lebih diminati oleh orang dewasa, sebab orang dewasa tahu tentang isu-isu semasa, isu-isu kampung. Tapi dengan senario, dia kadang-kadang orang kata, ada yang kata ini lawak bodoh, tapi budak-budak suka. Betul. Kan? Saya sendiri pun tak jangka. Kita rasa alamak, episod ni tak best langsung lah. Tapi orang cakap best lah. Anak saya gelap mengikik-ikik. Oh, iya ke? Ada juga orang suka lawak macam tu kan. Jadi penerimaan audiens ni macam-macam, berbeza-beza. Lepas tu pula kita masa zaman senario, dia tak ada internet. Dia tak ada benda-benda yang orang kata boleh orang kata hiburan yang kau tak tengok TV pun tak apa, ada benda lain. Kan? Tapi zaman sekarang ni Banyak option. banyak option. Jadi pecahan penonton dah semakin banyak. Kan? Dia tak ada macam dulu channel pun tak banyak. Dah lah tak ada internet, channel 1, 2, pun tak 3 banyak. 1, 2, 3 je kan. Jadi apa pun orang tumpu kat situ je lah. Ni satu-satu kisah benar. Pada satu hari Sabtu, hari Sabtu tu pukul 4 petang, 4 petang. Pukul 4:30 petang tu waktu siaran senario. Kan? Kami ada acara dekat luar sebab program tu program rakaman. Jadi waktu siaran tu kami dah tak terlibat lah di TV. So waktu tu lah kami berjalan-jalan naik van, tim senario dengan kami punya pengurus, jalan satu pekan di Kuantan.
Tengok sunyi sepi pekan tu sebab orang masing-masing nak menunggu senario pukul 4.30 petang. Kan? Semua duduk rumah. Tiba-tiba masa tu ada sekumpulan lebah. Kita tengok ada lebah dah. Kita rasa macam ni bahaya ni kalau budak-budak main kat luar kan. Tapi masa lebah tu masuk lalu dekat kawasan tu, seorang budak pun tak ada kat luar. Semua duduk dalam rumah. Jadi maknanya senario tu dia produk family. Budak kecil semua nak tengok senario. Mak bapak pun tengok. Betul? Macam boleh terima lah kan senario punya persembahan tu. Itulah perbezaan antara sepatu dengan senario. Bukan kata sepatu tak bagus. Yalah. Tapi sepatu lebih kepada dewasa. Orang remaja ke dewasa kan. Isu-isu tapi semasa. kalau cara kerja tu Pak Ya, maksudnya rehearsal ke tak rehearsal, macam mana dia punya behind the scene? Ya, behind the scene tu lebih kurang sama. Cuma lebih kurang. Semua sepatu dia live. Senario recording. Maknanya belasah ada macam mana pun kan. Tapi diorang boleh cut, diorang boleh edit balik. Tapi sepatu kalau tak ada disiplin memang out lah sebab dia live kan. Maksudnya kau kena tengok mata, kena tengok prompter, dia punya timing. Lepas tu kena sebelum masuk kena baca apa arahan dia kan, setiap scene by scene. Sepatu senario dia tak ada scene by scene. Dia masuk je sampai habis. Kira sebabak dia. Dia sebabak tu kira daripada mula sampai habis. Kadang-kadang sampai 1 jam. Nak jadikan 20 minit je sebenarnya untuk nanti baru dia akan cut edit ambil yang. Jadi bila kita banyak sangat benda, kita show tu terlalu lama, yalah kadang-kadang nak naik tu ambil masa kan. Tiba-tiba bila dah setengah jam, diorang edit, kadang-kadang ada yang melompat sikit lah. Dia punya jalan cerita tu melompat, tiba-tiba orang gelak je. Apa benda orang gelak tak tahu, rupanya ada benda yang cakap benda yang dah tak skip lepas kan. Itu beza dia dari segi teknikal lah. Tapi macam biasalah, kita datang rehearsal, orang nak tengok kita punya persembahan. Macam senario kita rehearsal siang tu untuk kamera rehearsal. Cameraman tak pegang kamera pun, dia tengok je apa nak jadi. Barangkali tentu jadi lain. Senario. Tapi dengan sepatu, scene ni, segmen ni, part 1 kau kena dekat sini. Bila masuk je, siapa berdiri sini, kena ada. Semua kena ikut lah. Kena ikut. Kalau kau rasa nak buat, bagi tahu cameraman, kita akan bagi tahu kita boleh kat sini boleh. Boleh. So keluar-keluar je kita kena berdiri dekat situ dan kita boleh main dekat kawasan mana. Tapi senario dia tak ada. Dia tak ada law kan. Jadi dia liar. Senario lebih fun lah. Tak tahulah lebih fun. Dua-dua fun lah. Cuma santai lagi senario lah. Santai lagi lah. Dia suka tingkau lah nak buat apa kan. Malam sekarang senario kan watak pelik-pelik. Pak Ya cakap binatang tu semua ada. So seingat Pak Ya, watak paling pelik lah Pak Ya pernah bawa dalam senario punya sitcom. Watak paling pelik lah. Saya pernah jadi orang bulan ke apa tak. Betul ada bisa robot lah apa semua kan. Pernah juga jadi perempuan, jadi budak kecil, remaja perempuan kan. Kalau ingat mungkin saya pernah jadi budak perempuan yang belajar mengaji. Yang cerita Tati tu tajuk dia. Alah. Saya yang terkesan sampai sekarang Pak Ya, ada satu episod tu. Ada satu episod yang buat saya tak boleh lupa sampai sekarang. Apa tu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kedek tentera tu. Kedek kan? Kedek askar kan? Yang 4.5 kan. Itu sampai sekarang saya tak boleh lupa Pak Ya. Soalan kau nak tanya tadi apa? Ni pasal sinaran. Pak Ya bermula daripada sinaran pasport kegemilangan kan? Bersama tu Wahid dengan Hamdan. Bertiga kan? So nama kumpulan tu Serba Salah kan? Berapa lama latihan sampai boleh jadi juara sinaran pasport kegemilangan? Sebenarnya latihan tak ada sangat, tapi lebih pada prepare jalan cerita kan, kau jadi apa kan. Jadi macam biasalah bila kita berlatih tak seronok kan, dia lebih kepada spontan tu. Tapi kita kena set kau cakap apa. Tapi masa tu dia tak ada macam Raja Lawak kau masuk minggu ni, selagi kau tak terkeluar, minggu depan kau kena masuk lagi, minggu seterusnya sampai lah final. Tapi masa sinaran dulu kita masuk, masa mula-mula audition, lepas tu dia akan beritahu tarikh bila kita nak ke TV. Masuk je, terus kita perform. Kalau kalah ke menang, kita tunggu untuk semi final.
Dia tengok markah kita, siapa ada, kalau ada yang potong markah kita, maknanya kita ke bawah lah. Tapi kalau tak ada potong, kita di atas. So lepas 10 minggu ke lebih kurang macam tu, baru saya masuk balik untuk semi final. Jadi sekarang ni yang Raja Lawak tu, minggu ni kau perform, kau tak terkeluar, minggu depan ada lagi, minggu depan kau kena buat lagi, setiap minggu kena sakit Stress. kan. Tapi sinaran dia longgar sikit. Itu maknanya bila kita dah menang, kita tunggulah, kalau tak ada orang potong, kita masuk semi final. Lepas tu selang lagi 2 minggu tu kita masuk final terus. Dia 13 minggu selanjutnya. So diorang ni Wahid dengan Hamdan Pak Yah kenal kat mana? Okey, Wahid, saya dengan Wahid sama kerja. Masa tu kami penari kerajaan negeri. Penari. Perayaan. Hamdan, isteri dia penari bersama dengan kami. Tapi Hamdan selalu datang tengok isteri dia buat kerja lah tu semua kan. So di situlah mulanya perkenalan tu. Masa mula-mula sinaran tu diwujudkan tahun 94, zaman tu Samsul Awal juara. Saya dah tengok dah sinaran tu. Kalau aku masuk ni, aku rasa aku boleh buat. Pak Yah bukan zaman tu Tak, saya batch kedua. Sebesar dah menang Okey. Juara tahun 95, Samsul juara tahun 94. Okey. So bila saya tengok macam best ni rancangan ni, kalau aku masuk ni mesti rasa macam boleh menang ni kan. Kita rasa yakin lah. Ajak kawan-kawan macam tak berapa nak respon kan. Saya ajak abang saya pun dah terlibat dengan tak masa tu dia belajar. Ada kawan saya seorang lagi tu, dia dah masuk askar, tak boleh. So tak apalah, bila masuk je tahun 95 tu ada audition. Masa itu saya bekerja di kerajaan negeri dan baru lepas buat persembahan Boria di shopping complex. Saya dengan Wahid. So saya cakap, Wahid, jom kita masuk di senaran lah. Tak nak lah Pak Yah, tak nak lah Pak Yah. Kalau Pak Yah masuk seorang dia tak nak. Yang dah tengok dia datang tengok bini dia buat kerja. Lepas tu dia tengok saya tengah pujuk si Wahid kan. Lepas tu tiba-tiba dia tanya, Ilya, kalau aku join korang boleh tak masuk sinaran? Tu saya cakap, kau boleh berlakon? Tak boleh. Boleh buat lawak? Tak boleh. Tak boleh ke? Habis apa yang kau boleh? Nyanyi aku boleh. Betul ke kau boleh nyanyi? Aku baru lepas naik juara bintang kota Majlis Bandar Raya ni kan, naik juara. Juara dia ada orang dalam. Kat mana tu? Di Ipoh tahun 95 tu kan. Naik juara bintang kota. So tak apalah, aku pun nyanyi tak berapa bagus. Wahid pun boleh kan nyanyi. Tapi bila kau ada, kita variety sikit lah. Adalah orang yang kuat sikit kan. So okay, join. Sekarang kita nak buat apa? Okay, kau dengan aku sama-sama pujuk Wahid. Okay, last kali Wahid cakap apa dia punya syarat. Okay, saya join, tapi saya tak nak fikir apa nak menjadi. Pak Yah buatlah dengan Abang Hamdan, kata kan. Pak Yah buatlah dengan Abang Hamdan tu. Apa ni saya ikut je kan, saya ikut je. Okay, tak apa, kau ikut je aku. Di situlah beli audition. Kau bawa baju ni, pakai baju ni. Masa audition tu kamilah satu-satu kumpulan yang ada pakaian dan ada prop. Kumpulan lain semua datang tengok, jom masuk, jom kedah. Itulah apa, tak ada kan. So kami ada watak, ada yang kita dah watak. So di situ management tengok kami dah ada satu benda lain kan, dia kesubuhan tu. Itulah masa itulah bermulanya kami masuk, dah study dah apa benda yang orang tak fikir dia tu salah, tak salah. Maksudnya watak yang free, yang tak boleh buat apa, tak ada masalah. Budak-budak, orang gila, makhluk asing kan. Jadi itulah mula-mula saya masuk, saya buat jadi saya dengan Hamdan, Wahid jadi anak, bapak jadi Hamdan jadi bapak. So budak-budak ni cakap apa pun orang tak kisah. Betul. Itu tiket ada lesen kat situ. Itulah tiket kami untuk buat apa saja, tak kisah. Lepas tu masuk yang semi final, kami jadi orang gila. Orang gila, dia cakap apa pun tak salah. Masuk yang ketiga semi dah final, jadi jin. Tu yang saya paling ingat tu. Itulah, jadi di situlah perancangan yang kami dah buat tu. Di situ jugalah wujudnya senario punya konsep. Sebab dia berbeza-beza setiap episod. Kan? Kurang macam itulah dengan apa ni, cerita yang berbeza-beza, watak berbeza, set yang berbeza. Tapi set ni kalau katalah production luar buat, tak mampu rasanya sebab set mahal. Yang mana? Set dalam senario kan. Sebab dia bertukar-tukar setiap minggu. Jadi kalau production luar dia buat sitcom, set yang sama je lah untuk satu watak yang sama, jadi kita tak ada kos yang tinggi kan. Itu beza dia. Soalan tadi apa dia?
berapa lama latihan? Dah jawab dah tadi. Oh, okey. Wahid panggil payah memang dari dulu payah ke? Ya, sebenarnya masa kami kerja sama dulu, antara penari-penari ni, dia bila dia sajalah gurau, Ilya ni tak macam susah nak panggil nama Ilya. Ilya ni kan macam nama perempuan ke. Kita adalah satu orang kira penari senior lah. Panggil Pak Ya je lah, senang kan. Tak ada susah. Nanti orang lelaki ke perempuan lah, panggil Pak Ya je lah, yang lekat. So kumpulan penari ni lah panggil saya Pak Ya. Sampailah saya bekerja kat TV3, Wahid still panggil saya Pak Ya. Tapi kenapa nama tu tak dijadikan stage name masa tu? Pakai Ilya kan, Pak Ya. Senario pakai Ilya. Sebenarnya masa senario, orang tak tahu pun nama saya apa. Dan orang tak tahu. Jadi diorang kenal saya pelakon senario, tapi orang tak tahu nama saya apa. Sebab kami tak ada maintain watak. Kan? Macam kata contohlah DKKK. Orang panggil Rocky Pak Kodi. Bila sebut dia Pak Kodi, orang tahu dah Pak Kodi tu siapa. Tapi kalau dengan senario, betul tukar. Minggu ni watak dia nama lain, minggu depan watak dia nama lain kan. Jadi orang tak berapa perasan. Lepas tu nama asal pun, nama sebenar pun orang tak berapa nak ingat. Orang tahu kumpulan senario je. Tapi saya tahu dulu nama Pak Ya. Ya ke? Maksudnya orang betul-betul study yang minat. Itulah apa yang saya perasan, Pak Ya tak ada watak yang nama kekal, nama watak. Maksudnya kan macam semua bertukar-tukar. Tapi ada satu watak ni memang kekal. Saya ingat sampai sekarang, saya suka watak ni, Salman. Kan? Bagus. Salman bagus. tu dalam sitcom lain, Kelas Malam ya. Kelas Malam. Salman tu saya rasa satu tu je lah yang saya. Yalah, bila cerita pula pasal Salman ni, mula-mula watak Bangladesh dalam Malaysia ni saya buat. Cerita jejak kasihan. Pertama sekali. Jejak kasihan. Masa tu orang tahu kemasukan orang Bangladesh ni dalam Malaysia dah biasa. Tetapi belum ada lagi watak tu dibuat dalam filem atau drama ataupun sitcom kan. Jadi saya orang yang pertama. Lepas tu barulah keluar Nasi Ali, arwah Nasi Ali. Lepas tu Khalid, Radhi Khalid. Lepas tu lama-lama tu dah ramai lah jadi Bangla kan. Remy Ishak pun pernah jadi Bangla. Tapi saya ingat tu Zizan tagline tu bagus. Yang sebab saya selalu tengok pergi stesen minyak, jumpa orang Bangladesh kerja, baru ke lama dia tanya kan, minyak baru ke minyak lama tu, kuning ke merah, kuning ke hijau ke kan. Itulah ayat-ayat yang diorang belajar semasa kerja di Malaysia. Jadi itulah ayat yang saya gunakan untuk dalam cerita kan. Pelopo watak Bangladesh di Malaysia. Okey, sebelum tu buat generasi baru yang tak tahulah apa tu sinaran pasport kegemilangan. Sinaran pasport kegemilangan ni kalau sekarang dia lebih kurang macam Maharaja Lawak lah. Tema musikal. Sebab dia ada lawak, dia ada atau nyanyi. musikal lawak lah yang paling baru ni kan. Dia setiap episod, setiap peserta wajib nyanyi, buat persembahan selama dalam tempoh 7 minit, ending dia mesti nyanyi. Dia akan separate kan. Nyanyi tu dia bahagian belakang. Dia belakang. Macam musikal kan dia campur sekali kan. Jadi kebolehan kita berlawak dengan kebolehan menyanyi dinilaikan. Maknanya kalau kau boleh berlawak je tapi tak boleh nyanyi, so tak lengkap. Kurang lah maka. Kenapa pemilihan nama serba salah? Sebenarnya masa kami mula-mula datang audition tu tak ada nama. Kami tak terfikir pasal nama. Yalah. Bila dia orang tanya, okey kumpulan ni nama apa? Semua salah dia buat. Nama apa? Tanya Belan. Apa nama kita? Wahid jangan tanyalah. Dia tak nak tahu. Dia buat tak tahu kan. So itulah aku rasa serba salah nak cakap apa. Itu bubuh lah serba salah kan. Jadi sampailah melekatlah kumpulan serba salah tu didaftarkan untuk peserta kan, kumpulan serba salah. So Wahid muda lagi dari Pak Ya. Wahid lebih kurang kalau ikut umur dia beza 9 tahun. Saya 55, maknanya dia 46 lah sekarang. Jauh kan. Jauh. Tapi nampak tu berapa tahun dari saya je. Ya ke? Tapi nampak macam dia tua daripada saya. Betul. Kan mula jumpa Pak Ya tadi dia keluar kereta, nampak muda. Tu lah, saya ingat budak sekolah mana kan. Saya dah ada cucu lah. Dah ada cucu. Berapa orang cucu ya? Cucu seorang je, tapi dah umur 4 tahun tu lah. Okey, lepas pada juara tu, masa tu lah dikumpulkan peserta-peserta sinaran pasport kegemilangan tu dikumpulkan jadi anggota senario. Azli, Wahid, Wan Hamdan, Lan, Lan,
5 kan? Lepas tu masa tu ada Farouk Hussein dan Syamsul Rawau. Farouk Hussein Syamsul Rawau. Tapi Farouk Hussein keluar sebelum senario diwujudkan. Oh, Maknanya sebelum? dalam tempoh kami start kerja Januari. Dia masuk tu dah ada sitcom senario kan? Belum. Belum Oh, Masa belum. dia keluar, dia berhenti kerja dalam tempoh 6 bulan tu sebelum senario wujud. Baru okey. Syamsul Rawau dia kontrak sebelum kami masuk, dia dah kontrak dengan TV3 selama 2 tahun. Jadi setahun yang pertama dah berlalu. Dia juara 95, dia juara 94. 95 dia dah kerja dengan TV3. So lepas kami masuk ada setahun lagi. Lepas setahun tu maknanya dalam tahun 96 tu saat kami masih bersama dengan Syamsul, lepas 2 tahun kontrak tak sambung. Maksudnya TV3 tak tanya, dia pun tak tanya. So masing-masing macam mendiamkan diri kan. Dan masa tu Syamsul Rawau dengan Warner Music album kan, syarikat Eri Hitam. So dia kata tak apalah, aku keluarlah, aku boleh pergi seorang. Kalau tidak masa tu dia memang officially senario punya ahli lah. Ya. Oh, kalau tidak dari asalnya. Betul. 6 Sebenarnya orang itulah yang saya terkilan juga sebab anugerah lawak sepanjang zaman yang diberikan oleh Astro tidak ada nama Syamsul. Tak ada nama Dia Syamsul. tak diiktiraf. Sebab saya cakap Syamsul adalah anggota asal. Kan? Tapi tak tahulah mana silapnya sampai ke Syamsul tak ada dalam tu. Kalau nak ikutkan, saya dengan Syamsul dengan Farouk Hussein ni dengan Hamdan, 4 orang ni antara anggota asal, tapi Farouk dia keluar sebelum senario wujud. 3 orang ni masih ada. Lepas tu bila saya dengan Hamdan keluar, baru gantikan si Yasin dengan Apek. Kan. Jadi kalau ikutkan jumlah yang ada 7, 8 orang. Macam Koitusi kan. Saya rasa masa peminat memang tahu yang 5 tu je lah kau payah Yelah sebab pada yang masa senario meletup 5 lah kan. Sebab yalah biasalah bila program baru nak naik, orang tak apa-apa nak ni sangat. Tapi bila dah naik semua, kebetulan pula masa tu pula Syamsul dah tarik diri. So orang kurang lah pada ingatan pada Pasal Syamsul kan. Sayang lah, saya rasa sayang sebab sebenarnya Syamsul antara orang yang menyumbang untuk menjadikan senario. Asalnya tu. Asalnya. Saya pun menyumbang macam mana maksudnya dia yang fikirkan tentang konsep. Okey. Dia sama-sama berbincang lah. Memanglah nampak senario Serba Salah tu dia punya konsep berbeza-beza watak, tetapi antara orang yang berfikir tentang senario Syamsul Rawau. Orang yang berfikir tentang senario. Ya, senario macam mana nak jadi senario. Itu dia punya konsep, ada lagu apa semua macam sinaran apa semua tu. Dia juga menyumbang juga tentang nama kumpulan senario, bukan orang lain. Dia situasi. Nama tu pun. Ya. Maknanya dia pengaruh besar lah sebenarnya. Ya, betul. Cakap pasal pengaruh besar, kita sambung ke bahagian kedua. Pula. Okey, soalannya. Apa payah nak tanya kita? Soalan kita juga biji kan. Yalah. Bahagian kedua payah tanya kita. Okey, saya nak tanya pula. Ada soalan? Sekarang umur dah berapa? Saya Bob dengan Nobil. Saya 36. Saya 43. Ketika senario wujud tahun umur berapa? 90 berapa? 95, 96. 95 lah kan. Saya 10 tahun. Darjah 4. Kan? 10 tahun. Saya 16. 16? 95? 16 tahun. Okey, masa tu belum kerja lagi. Belum. Ada tak fikir kita hari ni tengok senario, minggu depan hari Isnin pagi-pagi cerita pasal senario? Tak payah minggu depan terus cerita. Tengok maksudnya jumpa kawan pergi Padang terus cerita. Maksudnya pergi sekolah jumpa kawan, kau tengok tak senario? Memang dia ada buat flashback. Apa dia? Flashback balik. Buat balik lakon mana yang kita ingat kan. Dialog-dialog buat balik. Senario dulu lebih kurang macam Justin Bieber kat Malaysia tau. Dia punya tapi betul mesti ada kan? tagline yang korang rasa yang best ke, tagline yang tiru sikit ke apa ke? Saya tu lah 1, 2, 3, 1. Itu siapa sangat tak lupa. Tapi masa dulu memang kena kejar pak peminat. Kalau pergi mana-mana van tu kena kerumunan kan. Okey, masa tahun 96
96 tu masuk senario tak wujud lagi, tapi kita ada album Sinaran Aidilfitri. Okey. Kita ada Ras Idibah Razi, Dang Surya, Zakiah Anas, lepas tu Azli, saya, Farouk, Hamdan, Wahid, siapa lagi ya, Celebrity TV3. Kita buat album untuk Hari Raya. Pergilah buat road tour, pergi seluruh Malaysia nak mempromosikan album tu. Sampai ada setengah tempat tu diorang nampak je van TV3 kejar dengan motor lah, dengan ni kan. Sampaikan manager kami pun lari chasing kain dia. Masa tu Puan Azizah Muhammad lari nak masuk van TV3 ni, lari takut kena serbu kan. Manager pun kena serbu. Masa tu belum ada senario. Belum lagi, tapi kawan dah kenal dah geng-geng Sinaran ni. Okey. Kan? Geng-geng Sinaran. Lepas tu Ras Adibar. Yalah. Orang tengok TV3, baca berita kan. Masa tu cum kan. Lepas tu bila dah wujud senario, lagilah kadang-kadang tu kita macam dari jauh senario. Orang buat situ kan. Dari jauh je orang belau kan. Apa benda yang paling gila peminat buat dekat senario atau payah ni lah? Benda paling gila atau benda-benda yang payah paling ingat ke? banyak benda, tapi itulah nak cerita lama sangat kan. Macam kemungkinan video klip kan, antara video klip ni masa kami buat yang saya ingat tu arwah Zainal Abbas, pengacara TV dulu, pengacara radio. Kita buat syuting di rumah dia, bukan rumah cerita lagu Anjaja. Lepas tu siang tu sebelum tu kita ada buat syuting dekat sungai di Rantau Panjang Kelang. Jadi pengarah tanya, okey, dalam ramai-ramai ni siapa yang boleh berenang? Berenang. Sebab kita nak masuk sungai. Jadi mula semua apa tu Abang cakap Ilya boleh. Kan? Semua masing-masing nak play safe lah. Tak nak masuk dalam air kan. Tak apalah, aku lah. So bila start shooting, konon-kononnya saya jatuh dalam sungai. Kan? Bila masuk sungai saya berenang apa semua ni, jalan tengok semua macam best je kan. Semua terkejut nak tolong konon kan. Dalam semua satu grup tu basah. Lepas tu bila dah basah, balik rumah arwah Zainal Abbas ni, nak tukar pakaian, mandilah dulu. Nak cepat, mandi ramai-ramai. Tapi saya tak masuk. Saya dengan bising je dalam bilik air ni. Yang gelak apa lah, masing-masing lah ada benda tu. Gelak bukan gelak sikit je ni kan, sampai nak pecah rumah kan. Diorang punya gelak sampai ke TV3 pun masih lagi gelak kan. Yelah, masuk nanti ramai-ramai kan. Confirm lah mandi tu. Masa tu aku punya macam ni. Kan? Itu antara benda-benda yang boleh jadi ingatan manis lah. Tapi kalau nak cerita benda yang pahit tu, sebenarnya banyak, tapi bila kita kenangkan balik dia jadi manis. Dah tengok manis sekarang. Kita tahu benda tu menyusahkan kita rasa macam kita rasa macam tertekan lah apa semua. Tapi bila kita fikir balik, masa tu best. Kita rasa macam contohlah. Bila kita tengah drive nak pergi ke sesuatu tempat tu, jalan jauh, tiba-tiba tayar van pecah. Kami masing-masing naik semua naik TV3 punya van kan, tak ada transport sendiri, duit tak ada. Kan? So bila pecah tu, semua turunlah masing-masing. Masa tu lagi tengah hari panas ni, masing-masing nampak pengorbanan masing-masing, walaupun dah bergelar artis tapi sanggup buat kerja macam tu kan. Itu yang saya rasa macam zaman sekarang artis mungkin tak buat tu kan, sebab artis sekarang semua ada PA, semua ada manager kan. Kami lah PA kami lah bukan tak ada, tapi maklumlah PA dengan manager ni semua makan gaji diorang. So ni bukan kerja aku tu. Macam Payah cakap tadi, tak ada transport sendiri, tak ada duit kan. Tapi senario nama besar Payah. Tapi kenapa Payah kata macam tu? Sebenarnya kami diambil bekerja di bayar gaji kan? Bayar gaji. Jadi taraf jawatan pembantu penerbit. Level tu pembantu penerbit. Sebenarnya kalau ikut pembantu penerbit, kelulusan dia diploma daripada UiTM. Tapi kami tak ada. Kami bukanlah orang yang terpelajar, dan kami ada juga yang orang kata yang takat-takat cukup makan je lah. Sebab orang expect kita ni mesti kereta mewah. Popular satu Malaysia ni. Betul kan? Orang mesti expect kita pakai mahal-mahal. Padahal apa yang kami ada tu semua macam orang lain juga. Pernah jadi juga saya keluar daripada nak pergi ke satu show di Dewan Bandaran Kuala Lumpur, naik motor Honda 70.
Saya rasa Honda 70 pun orang tak pakai sangat lah. Orang paling command pun EX5 Betul. kan? Tahun 96 Budak di tu. Space pun pakai ES5 kan. Ini Honda 70 memang kalau naik motor dekat lebuh raya Mahameru kan, takut sebab lori lagi laju daripada kita. Lori lagi laju daripada motor. Jadi bila sampai je dekat Dewan Bandara tu dah gelap lah, dah maghrib kan. Saya call saya punya PA, bukan PA lah, dia ni macam pengurus jaga artis ni. Saya tanya kereta kat mana. Dia kata okey, dia datang kat kereta tu, saya buka helmet, campak helmet dalam kereta dia, masuk ikut pintu belakang Dewan Bandaraya. So orang tengok saya dah ada kereta. Orang tak tahu saya datang naik motor ke apa, orang tak tahu kan. Ini masa dah senario dah meletup. Jam meletup tu. So masa tu kadang-kadang bila orang tengok saya naik motor, orang tak percaya, betul ke dia di senario. Bukanlah je. Di sini. Pernah sekali balik kerja tengah-tengah malam, lepas recording, naik motor tiba-tiba roadblock dekat Sentul. Okey. Pula dia tahan. Bila dia tahan, terpaksa lah buka lah kan, yang Wiser buka lah cermin tu dengan muka make up orang tua kan. Polis dia tengok kan. Make up pun tak tangan lagi. Dia tengok kan, ni dari mana? Daripada TV3. Dia tengok je. Oh, senario ke? Ya. Okey, jalan-jalan. Tapi dia macam tak percaya kan. Dia tak percaya sebab naik motor muka dengan make up ni, ingat nak pergi make up rompak ke apa. Dengan naik C70 lagi kan. Dia rasa macam takkanlah artis naik motor kan. Tapi itulah reality. Itu yang ramai tak tahu reality dia. Duduk pula rumah sewa kan. Nasib baiklah isteri saya tu bekerja. Isteri saya seorang guru. So pendapatan saya tu tak adalah terasa sangat. Tapi kalau katalah saya seorang je mungkin senang juga kan. Betul, faham. Senario kumpulan pertama lawak dekat Malaysia lah kan. Sebelum tak ada lagi kan? Ada, tapi bukanlah terikat macam senario sebagai satu bumbung. Bawah satu bumbung. Contohnya Pimai Tangtu. Tapi diorang bukan individu. Diorang tak ada, maksudnya diorang tak ada terikat dengan pekerjaan. Maknanya ada sitcom tu diorang datang, habis sitcom diorang masing-masing sendiri. Tapi kami tak ada. Kami bekerja di bawah satu bumbung, buat sitcom pun sama-sama, buat album pun sama-sama, ke mana pergi pun sama-sama. Dia tak ada macam grup lain. So kalau nak kira kan, betul lah, senario ni satu-satunya kumpulan yang pertama yang kumpulan yang apa saja pun lawak. Yalah tu, boleh dikatakan kumpulan lawak pertama dekat Malaysia lah tu kan. Selepas kita banyak cakap pasal senario ni, kita terlupa pula sepatu. Pak Ayah adalah sepatu kan. So saya tertanya-tanya kan, macam mana permulaan Pak Ayah dilamar untuk join sepatu ni, macam mana dia punya kronologi. Ceritanya begini. Bila saya dah ada berhenti dengan senario, saya lamalah buat drama sendiri. Ada call untuk buat drama, saya pergi buat itu buat ini kan, saya dengan Hamdan. Lepas tu bila Astro wujud, dia ada Raja Lawak. Bila ada Raja Lawak, lepas habis Raja Lawak, peserta ni nak jadi apa ni, yang menang ni. So diorang kena fikirkan, itu saya kata Astro punya kebaikan, dia memikirkan tentang ahli peserta ni kan. Jadi diorang fikir, apa diorang nak buat ni kan, kita dah cukil bakat diorang, takkan kita nak biarkan macam tu. So Raja Lawak 3 dengan tahun 2011 tak salah saya, dengan Jack, kumpulan Spark, itu dengan Am Raja Lawak dengan Mambelon apa semua. So diorang fikirkan kena buat sesuatu. Masa tu banyak kaki tangan TV3 yang pernah bekerja di bahagian production apa semua berhijrah ke Astro. So antaranya Nizam Hamid. Nizam Hamid ni kawan sama department dengan saya, bahagian hiburan TV3. Dia sekarang dia dah bertugas di Astro. So dia cakap, okey, korang nak cari orang yang boleh buat sitcom, aku ada orang je, panggil Ilya. Okay, panggil. Tu dia, tu yang diorang cari mana Otai sitcom. Saya pun datang lah, apa benda diorang nak buat ni, tiba-tiba kan, tak tahu, tak cakap apa. Lepas tu bila dah jumpalah dengan Nizam J, penerbit. Nizam J ni bawa kami keluar pergi tempat lain, di sembang kat kedai mamak. Masa saya masuk Astro, tiba-tiba ada budak 3 orang, seorang pendek, 2 orang tinggi. Kan? Abang, siapa pula ni kan? Apa tak kenal dia orang? Saya tak kenal. Saya tak Saya tak tengok.
diorang dah masuk Raja Lawak. Ya, tapi saya tak tahu siapa yang peserta tu, saya tak tengok kan. Abang. Siapa pula ni? Abang. Dia masa tu dah juara kan? Dia dah juara. Tak kenal kan? Tak kenal. Lepas tu kita okey lah, tak apalah. Lepas tu si Nizam Hamid ni call, "Bila kita keluar lah. Aku naik kereta kau, kita pergi tempat lain." Kita keluar pergi tempat lain tu. Itu sampai duduk dekat meja tu, kedai mamak tu. Tiba-tiba budak 3 orang datang. Ni siapa pula ni? Kenapa pula dia ada? Aku nak sembang dengan ni kan. Rupanya dia orang lah juara kan. So saya dipanggil untuk menjadi orang di belakang tabir untuk menjayakan satu sitcom yang bertajuk Gelak Khas. Gelak Khas, ya. So sitcom ni nak bawa budak-budak ni sebagai macam mana senario. Dia nak buat konsep macam senario lah, ada nyanyi, ada lawak apa semua kan. Tapi dia setengah jam jugalah. So itulah permulaan saya bersama dengan Astro. Dan di situ bila saya di belakang tabir, bila dah habis sitcom tu, ada Maharaja Lawak. Wujud Maharaja Lawak tak? Masa tu tak ada Mega. Yang first. Yang tu lah dengan arwah Pak Yus dengan Kumpulan Jambu apa ni, itu sepah pun masuk juga kan. So Jet panggil saya untuk tolong dia orang di belakang tabir. Saya bila setiap kali perbincangan untuk menjayakan 3 minit punya persembahan tu saya ada. Pak Yah macam penasihat lah. Penasihat lah kan. So bila dah tu sampailah episod nak sampai final, saya ada kerja lain supaya terpaksa tinggalkan dia orang. Tapi alhamdulillah dia orang juara. So lepas itulah bila dah menang tu, lepas tu dia orang masuk lagi sekali, dia orang masuk dengan Rahim pula. Sepah tu dah jadi sepatu Mamat dah tak ada. Jadi Jet panggil lagi sekali untuk final. Saya datang lagi untuk jadi dia orang punya menolong. Bukanlah saya ni bagus, tapi sama-sama berbincang untuk menjadikan cerita kan. Lepas tu kali yang ketiga sepah tu masuk lagi, Rahim dah keluar masuk dengan grup lain, saya pula join, diorang panggil saya pula. So yang itulah yang bila kita diorang buat sepah tu reunion live, maknanya siapa yang pernah menjadi ahli kumpulan sepah tu, bukan sepah, sepah tu maknanya diorang adalah bekas sepah tu lah. So itu yang kita buat reunion live. Itulah permulaan saya dengan sepah tu. So yang personally ajak Pak Yah siapa? Jet. Jet. Tapi itulah bila cerita pasal siapa diorang ni, saya nak kenal kan. Sebenarnya memang masa mula-mula Raja Lawak diwujudkan oleh Michael Simon, penerbit. Dia call saya, "Ilya, saya nak buat satu program tajuknya Raja Lawak." Okey. So aku nak kau masuk. Mike, saya ni dah jadi artis. Dalam syarat tak dia cakap kau dah jadi artis ke tak? Okeylah, nanti saya fikirlah. Jumpa Ropi tak nak, jumpa Hamdan dia tak nak. So saya pun malah nak fikir, tahu-tahu benda tu dah wujud. Dah ada. Saya tengok Helmi the Gimmick masuk. Dia ni dah ada popular tapi masuk. Okey, tak apalah. Dan saya tak tengok langsung rancangan tu. Saya sebut dekat luar. Tiba-tiba masa saya syuting di Kuala Kangsar, saya tengok masa diumumkan juara pertama Raja Lawak. Tengok Yusri Edu. Ini kawan aku ni. Yusri Edu. Kawan kat mana? Kawan dia kami zaman tu kami penari kebudayaan. So dia orang Perlis. Saya bila kami ada program Zon Utara, kami jumpa lah Namron apa semua. Namron mula jadi artis lagi kan. Jadi ni kawan aku ni juara. Lepas tu tengok lagi Helmi Gimmick. Helmi Gimmick tu saya tahu sebab dia call, dia minta tolong saya nak cari bahan untuk show. Tajuk dia Muka Tembok. Kebetulan minggu tu saya dekat Jernang, dekat Sungkai. Tak ada lain, kampung asli. So bila saya keluar daripada kampung tu, dia cakap Helmi Gimmick dah keluar. Dah tak lama dah habis dah. Dah ditamatkan daripada program Raja Lawak kan. So saya tak peduli lagi lah. Dia tengok Seri Edu juara. Best lah kan, kawan kita kenal kan. Itulah saya bila cerita balik tentang penglibatan dengan Raja Lawak ni, saya rasa macam sebenarnya banyak bakat-bakat yang boleh diketengahkan dan yang pernah saya jumpa. Yang macam Yusri Edu tu, dia orang yang dia kadang-kadang dia bukan buat lawak, tapi kita tengok kita boleh gelak kan? Naturally funny. Lagi satu pada saya lah, lawak ni adalah satu benda yang ikhlas. Betul. Kalau kita buat ke apa, dia tak jadi. Kalau tidak, maknanya Pak Yah jadi peserta, salah seorang peserta lah. Ya. Kalau tidak. Okey.
Tapi kita bagi laluan lah pada orang-orang baru ni kan. Saya rasa kalau saya masuk pun bukan senang. Saya nak maintain macam saya kata tadilah, setiap minggu kena fikirkan minggu ni punya persembahan, minggu depan selagi tak keluar kita kena fikir. Ya. Sakit Seminggu kepala. jarak tu bukannya lama kan. Selama berapa? 10 minggu. 10 minggu 10 idea kena buat. Betul. So, itulah dia kisahnya. Okey Pak Ya. Pak Ya join Sepah tu tahun bila yang Raja Lawak Maharaja Lawak Mega? Maharaja Lawak Mega tahun 2014. 2014 sampailah sekarang tahan. Biar mesti. Pak Ya punya ingatan kuat kan. Semua ingat tu. Tu lah. Okay. Dengan senario dulu 2 tahun. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Lepas tu bukan masuklah, tubuhkan Aku Kaya bersama Yasin dengan Hamdan. Ya, 3 Itu orang 3 tahun. lebih kurang. Kenapa dengan Sepah tu ni dia lama berbanding dengan dua tu? Aku Kaya ni kita bukan ada funder ataupun penerbit yang masa tu kita buat Aku Kaya ni untuk VCD. VCD ya. VCD. Gambar VCD tu. Telefilm lah. Telefilm kan? Telefilm. So kos untuk buat telefilm ni pun boleh tahan lah. Kan mahal. Lepas tu pula kita bukan orang kata ada funder macam stesen TV, dia ada duit. Dia boleh dia boleh ada iklan apa sebagainya. Lepas tu bila kita buat VCD, pendapatan kita tu tak, orang kata boleh kata macam ni lah, Aku Kaya antara produk paling meletup di Malaysia. Aku Kaya sitcom atau apa telemovie komedi yang pertama yang mendapat 600,000, tetapi hasil jualan tu tak tahu siapa yang dapat. Tak tahu Pak Ya. Kita tak tahu lah sampai mana bocornya dah. Kata itu semua TV punya, itu majalah kat khabar. Ini Kat permainan macam ni lah. Kita jual pun tak banyak. Lepas tu itu yang kita tahu 600,000. Tapi yang underground kita tak tahu. Yang cetak rompak. Cetak rompak dulu. Cetak rompak tu siapa buat? Betul. Siapa yang buat cetak rompak tu? Tak lain orang. Mana data sumbernya kan? Mula-mula benda tu belum keluar cetak rompak dah ada. Mana datang? Belum keluar lagi. Ya. Permainan dia kan. So still kami masih lagi orang yang terinaya. Walaupun orang kata kami ni meletup, Aku Kaya ni meletup, siapa saja jumpa mesti bercerita tentang Aku Kaya. Tapi hasil yang kami dapat berapa? Tak ada. Tapi producer masa tu suami apa ni, abang si Hamdan, Roslan, dan isteri dia Mariana Hashim, kakak Jaslina Hashim. Kan? Itulah producer. So dia pun cakap tak boleh buat macam mana. Kami pun butuh juga sebab kami keluar duit tapi kami tak dapat duit kami. Diorang lagi sakit sebab dia tak nampak, benda tak telus kan. Ya. Tak nampak. Macam kami dibayar gaji untuk syuting, berlakon. Tapi royalty untuk tu tak ada. Yalah. Macam mana kita nak kira? Kita tak tahu berapa yang jual. Dia kira lamsam je kan. Dah kena cetak rompak kan. Cetak rompak. Maksudnya original punya tak terjual lah. Tak terjual, bukan tak terjual. Terjual juga. Dia jual tak tak banyak. Maknanya yang 600,000 ya tadi. 600,000 tu yang original. Yang original lah. Yang tak tahu tu. Itu masa kami buat launching, confirm sale 15,000. Dia orang kata dah separate dah. Masa launching. Dah ada order kan. Tapi yang betul-betul terjual kita tak tahu berapa. Kan? Itu yang kita anggarkan. Itulah permainan ni bila kata orang Melayu yang buat produk, orang Melayu yang create, orang Melayu yang jual, dan dibeli oleh orang Melayu juga. Tapi siapa yang betul-betul untung besar? Orang tengah. Orang tengah. Okey, faham. Siapa orang tengah tu? Kita tak payah cakap lah. Yalah. Kan? Tak ada pula orang Melayu buat kilang di sini. Tak ada. Kan? Zaman tu bukan ada jual CD-ROM yang kosong. Tak ada. Kan? Kemudian tu baru ada orang buat apa pun masuk dalam CD. Kemudian tu ada komputer selepas adanya wujudnya komputer. Kan? Zaman tu tak ada. Siapa yang buat ini? Kita fikir sendiri lah. Cuma itulah, siapa yang bocorkan pula? Nanti kita rungkaikan. Iyalah. Sebentar lagi kita sambung ke bahagian ketiga. Sepatu tadi?
Lepas tu daripada 2015 lepas tu reunion live. Yang sitcom dari 2014. Sitcom 2014. Maharaja Lawak Mega 2014. Sitcom Sitcom 2015. start 2015 dengan masa tu recording. First episode, first season recording untuk setengah jam. Dan kita buat format macam senario dululah kan. Tapi recording dan setengah jam satu, tapi tetap dia punya set dia beza-beza. Satu hari kita record untuk 4 episod. So dalam satu studio tu Satu hari 4 episod. dia ada 4 set yang berbeza lah. Senario. Sepatu. Oh, masa record dia. Recording kan dia buat maknanya habis je set ni, kita cuci makeup, tukar makeup lain, masuk set ni pula kan. Jadi masa tu penonton pun ada 50 orang je. So lepas sepatu yang pertama tu dengan Shakeway Sdn Bhd Angah Raja Lawak ni. Kan recording. Lepas tu bila lepas habis je yang recording punya, so Astro decide dia nak buat sendiri. Dan saya masa tu saya tak ada meeting, diorang cakap bulan 12. Lepas tu saya pergi Nepal. Saya dengan Omar di Nepal saja berkangin. Tahu-tahu dia cakap okey, sepatu kita akan mula bulan 10. First episode tu saya dekat Nepal lah. Tu abuse ganti satu episod. Kan. Lepas tu pula dia kata sepatu live, tak ada recording. Macam mana saya jam lah, sebab tak pernah buat sitcom recording live kan. So yang macam tak apalah, ikut je lah kan. Tak tahu bila masuk je episod yang kedua tu saya dah ada. So macam mana nak jadi ni kan. Kita macam terlalu berhati-hati sebab benda tu tak edit. Yalah. Terlalu berhati, macam takut tu macam-macam lah perasaan tu. Tapi kita biasalah, kita tak ada, jangan carut, jangan benda yang ni kan, yang kena mute ke apa ke. So jalan je lah. Cuma tak boleh all out lah. Lepas tu mata pula kena tengok prompter berapa minit jalan. Sebelum ni kita belasah je, tak ada tengok berapa minit kan. Orang lain yang trim jadikan berapa minit, kita sendiri dah trim supaya jadi berapa minit. Tapi sekarang memang ikut lagi tu payah ke? Kadang-kadang macam langgar sikit lah. Masih ikut lagi. Sebab setiap kali kita berhenti kena ada iklan tu diorang bayar. Jadi kita kena akui pada undang-undang stesen ni. So ahli-ahli sepatu ni, kalau boleh Pak Ayah describe setiap seorang itu macam mana? Pada Pak Ayah, Shoaib, Jeb, Rahim. Dia masing-masing ada kelebihan masing-masing lah kan. Tetapi bila kita tengok pada usia kita ataupun dari segi fizikal, kadang-kadang kita tak boleh nak macam Jeb selalu dia leading. Dia memang antara pemikir yang di belakang tabir yang paling banyak menimbang tentang kewujudan sepatu reunion live. So dan dia orang masih lagi, dia orang punya minda masih lagi, orang kata laju lagi kan. So kadang-kadang benda-benda spontan ni, kadang-kadang saya pun tak terlayan juga kan, tapi dia orang masih pick up kuat, dia orang laju. So Jeb dengan Shoaib masa itu memang orang kata dua sparring yang bagus lah kan, sambut menyambut kan. Dan saya sebagai orang tua saya backup je lah kan. Rahim dia masa tu badan besar lagi kan. Jadi watak dia macam terhad jugalah. So Jack dengan Shoaib ni fizikal dia orang memang sesuai lah jadi apa kan. Lepas tu dari segi perwatakan pula ni macam Jack ni dia bercakap tentang nasihat, tentang orang kata kemanusiaan, moral kan. Macam Rahim dia lebih macam dia ni nakal. Jadi dia banyak watak-watak yang jahat dia kan. Yang kacau orang pun dia lah. Itulah dia macam-macam kan. Jadi dia lebih sesuai dan dia lebih selesa dengan watak-watak macam tu. Sebenarnya dia di luar lain, dia lebih pada orang kata baik. Pada saya sepatu punya kumpulan semua macam memang setia kawan, orang kata tak berkira apa semua ni kan. Itu yang saya rasa Rahim ni dia dah lebih selesa gitu. Sebab bila dia punya nakal tu dekat luar pun dia suka kacau orang kan. Macam Shoaib ni, dia ni pun suka kacau orang, dia nakal juga, tapi dia punya variety sebab dia kecil.
dia boleh jadi dia anak, dia boleh jadi adik, dia boleh jadi orang tua. Jadi Shuib ni dia sesuai, tak bawa pusing ke mana pun dia boleh, dia dengan Jack boleh main. Dan diorang ni memang serasi sebab daripada mula-mula penampilan diorang berdua, bertiga dengan Mamat. Dan so diorang terlalu faham lah, kalau aku cakap sini kau mesti nak main sini. Kan? Macam saya ni kira orang yang baru masuk. Jadi masa tu pula saya dah ada berumur. Jadi saya rasa saya punya perwatakan lebih terhad. Dan sebab umur dan chemistry tu kurang. Pak Ayah pun lebih relax. Lebih relax. Dan sekarang ni pun kalau boleh saya nak jadi orang tua je lah senang. Tapi saya perasan Pak Ayah dari senario macam tu tau. Dia jenis relax, jenis tak hype sangat. Saya lebih suka tengok taman ni saya boleh masuk. Kan? Tapi saya masuk je punch. Tapi yang tu cakap 1, 2, 3, 1 itu hyper. Betul lah. Sebab kena pusing-pusing. Okey, masa dengan senario saya banyak cerita tentang pengalaman saya. Macam buat pilot test yang cukup pusing kan. Masa saya sekolah, itu antara benda yang paling teruk lah. Kadang-kadang ada yang pernah yang jatuh kena batu kan, kepala kan, sebab pening kan. Itu benda yang saya ni dulu ada tentera, bukan ada ATM, ya ada apa ni, mesin duit tu. Kan, so gaji pun ambil gaji pun dengan cara kawan. Hormat selaku terima gaji. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Siapa yang tentera Pak Ayah? Semua. Masa cerita tu kan? Tak, mana Pak Ayah dapat info tu? Itu kami belajar masa saya kadet. Sekolah. Kadet. Kan? Jadi itu hormat selaku terima gaji. Tapi sekarang dah tak ada. Sebab askar semua pakai cucuk je. Itu yang saya buat 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Baki yang anda tidak mencukupi kan. Itu dah 1, 2, 3, 1. Kenapa 1, 2, 3, 1 macam ni? Baki yang anda tidak mencukupi kan. Itu bila saya jumpa askar, dia cakap memang betul. Memang betul benda tu berlaku kan. Sebab ialah masing-masing kerja kerajaan, gaji kadang-kadang cash benda orang gaji ialah gaji masing-masing kecil kan. Bila dapat gaji, nak bayar itu, bayar ini, bayar itu, bayar ini, dah nak penghujung bulan, baki yang anda tidak mencukupi. Itu benda-benda betul kan. Tapi alhamdulillah lah, tentera dia ada rumah yang kerajaan sediakan, apa semua kan. So itulah benda yang berlaku bila kita bawa isu kemasyarakatan. Dia relate dengan orang. Jadi itulah yang orang suka tengok. Betul. Kalau kita buat cerita yang jarang-jarang orang tahu, tu orang, kalau kita tengoklah contoh ustaz. Ustaz dia bercerita tentang hukum itu, hukum ini kan. Dia dah okey, orang dah faham. Bila orang dah faham, baru dia twist jadi benda tu neraka. Dia nak bagi establish cerita tu. So kita ambil benda yang orang dah tahu, baru dia twist jadi lawak dia. Itulah untuk orang kita belajar, kita gunakan benda yang orang tahu. Jangan benda yang tak tahu baru nak create. Kita akan ambil masa lama. Kita bukan buat filem. So boleh kita orang belajar dengan Pak Ayah ni. InsyaAllah. Kalau filem kita ada masa 1.5 jam, 2 jam. So kita establishkan benda tu macam mana, baru kita bila dah jadi orang ni macam ni, tiba-tiba dia jadi macam ni lain. Ini kita datang dalam tempoh yang singkat, kita kena ambil benda yang orang dah tahu. Tak payah nak develop betul. Karakter development. Agak-agak payah lah Macam dengan sepatu dia 7 tahun kan. Lebih kurang 7 tahun, 8 tahun. Lebih kurang. So akan berpanjangan lagi ke ataupun macam mana? Kalau mengikutkan dari segi fizikal saya pun mungkin saya rasa mungkin tak lama lagi kot. Tapi tak tahulah kalau benda ni orang kata silih berganti kan. Kalau ikut dari segi penceritaan pun kami kena banyak lagi benda yang kita perlu explore lagi. Dan selalunya kita akan tukar-tukar dengan writer. Bila masuk musim baru, writer pun orang baru, dia akan fresh lagi kan. Writer yang baru mungkin rehat dulu, buat benda lain. Itu dia akan jadi, dia masuk balik, dia excited baru, jadi baru balik kan. So saya tak pasti sampai bila kami boleh bertahan. Tetapi setakat ini antara program paling tinggi rating dia. Masih. Alhamdulillah. Saya doakan supaya Sepah tu lebih lama lagi. Sebab kita bukan sekadar berlawak,
kita bukan sekadar memberi hiburan, tetapi kita membawa moral. Sebab dalam setiap apa episod pun kami akan tonjolkan, ketengahkan benda yang kau buat jahat, dibalas jahat, kau buat baik, dibalas baik. Simple. Benda ni juga saya pun selalu cakap kepada orang yang baru nak melibatkan diri dalam dunia lakonan, dunia lawak ataupun nyanyi. Saya cakap dunia hiburan ni sebenarnya kita jangan jadikan dunia hiburan semata, tapi anggaplah dunia hiburan sebagai tabligh. Sebagai Tabligh yang Tabligh. menyampaikan apa benda yang kita, mesej yang baik kan. Kalau setiap perkara yang jahat, kita akan dapat pembalasan yang jahat. Setiap perkara yang baik, kita akan dapat benda yang baik. Kalau kita selalu bercakap benda yang baik, Allah jadikan kita baik. Dan itu sebab kita tak heran kenapa artis boleh jadi ustaz, kenapa artis boleh jadi pendakwah. Sebab artis adalah antara orang yang bercakap tentang kebaikan. Tetapi kebanyakan orang kata, oh dia ni artis, biasalah bukan tahu halal haram. Artis biasalah bukan tahu pahala sedekah. Tak. Saya bercakap dengan orang lain kan, kenapa kita tengok Syuib, Jack, duit dia banyak duit, dia antara orang yang kaya lah, kita cakap pendapatan dia mewah lah. Sebab diorang ni tak pernah berkira kalau ada masalah duit. Syuib ni kan orang kata kan, dia lah benda-benda yang tak elok tu kita jangan cerita lah. Tapi yang benda yang baik ni, dia buat duit ni, dia memang pemurah kan, memang pemurah. Itu sebab dia tahu tentang, dia bagi satu, Allah bagilah 10. Dia percaya kan? Dia percaya. Jadi kita senang cakap, kalau nak jadi artis ni, jadilah penyampai mesej. Sebab audiens dia besar. Ya. Peluang untuk buat. Yang menyampaikan mesej bukannya ustaz, bukannya cikgu, tetapi kita semua. Dan gunakanlah ruang ni untuk buat kita ni. Dakwah. Dan insya-Allah kita berakhiran kita pun yang baiklah. Cuma haraplah jangan masyarakat hanya memandang pada pakaian, untuk mendengar pakaian luaran, untuk mendengar apa yang disampaikan. Betul. Kena buka minda, kita terima apa pun ajaran nasihat orang, tak kisah apa pun pakaian luaran dia. Bukan siapa yang bercakap, tapi Bukan apa siapa yang yang dia cakap. Jangan pandang siapa yang berkata, tapi pandang apa yang dikata. Yes. Kan? Yang baik kita ambil, Ya. kan? Yang buruk kita Ada tak. perbezaan tak lepas Syuib keluar daripada sepatu? Macam dalam apa-apa sudut lah. Pada saya memang ada lah, sebab saya antara orang yang saya suka senang bermain adalah Syuib. Sebab dia ni dia suka selepas rehearsal dia mesti berbincang. Malam ni kita nak buat apa kan. So dia lebih kepada macam dia nak plan apa ni. Okay, so dia tanya kita juga, Pak Yan nak buat apa? Aku nak macam ni. Okey, jom. Lepas tu dia tak tolak apa yang saya cakap, dia develop apa yang saya cakap. Oh, dia develop lagi ya. Dia develop lagi Dia kan. Lepas main tu, lagi, okey, kan? kalau macam tu saya nak macam ni kan. Tapi kalau benda tu dia nampak tak berapa cantik, walaupun saya ni pernah jadi penasihat pada kumpulan sepah ke apa, tapi saya masih lagi rasa diorang dunia saya dah lepas. Dah berbeza. Sekarang ni diorang tu lah lebih baik pada saya. Jadi saya kena ikut apa yang dia punya pendapat kan. Kita ni berbeza-beza umur, beza zaman, berbeza dengan situasi, tak sama. Ya, so saya antara Syuib, saya suka dia ni, dia lebih orang kata terbuka. Dia lebih give and take. Yang lain pun Jeb, Rahim pun okey. Tapi Syuib ni dia rajin sangat. So bila dia keluar, saya terasa macam kadang-kadang ada rasa down juga bila dia tak ada kan. Yalah. Sebab penonton pun rasa dia bukan saja dengan saya, dia masih, dan dia boleh bermain dengan semua situasi. Dia antara orang kata, dia dengan Jack ni orang yang boleh apa sajalah. Campaklah apa pun. Campaklah apa pun kan. Macam saya dah terhad, Rahim pun ada sikit terhad. So Jack dengan Syuib ni antara orang yang bila Syuib tak ada, Jack pun terkesan juga dengan permainan kan. Sebab dia nak main dengan Rahim ke dengan saya pun susah sikit lah. Terbatas Memang rasa pada saya personally rasa tempang lah bila dia tak ada tu kan. Lepas tu bila bertukar dengan orang lain pun dia tak sama macam yang dia tak serasi lagi. Ya. Pak Ya, nak tanyalah, Syuib ke yang dalam kumpulan sepatu, Syuib ke yang mula create pick up line tu ke anggota lain? Saya tak pasti sebab Jeb dengan Syuib ni
Diorang ni memang apa diorang bekerja dengan radio apa semua kan. Diorang selalu berbincang apa benda-benda tu mungkin permainan diorang. Mungkin dekat luar pun macam tu kan, sampai Mungkin antara diorang berdua tu kan. Sebab di Indonesia pun dia ada dah benda Ada. tu. Opera Banjava. Sule kan. Sule kan. Apa dia Opera Banjava. yalah dia punya tu apa ke nama, dia tak sebut pick up line tapi ada kataan lain. Dia perkataan dia sendiri. Domba kan macam itulah. Tapi yalah diorang bermain tu Gombal ke? gombal ke aku tak tahu lah kan. Diorang berjawab-jawab lah dengan perempuan apa semua kan. Tapi dekat Malaysia ni mungkin ada artis yang boleh buat, tapi dia macam-macam kita berpantun lah, benda yang spontan. Benda yang spontan tu lagi best lah. Macam saya cakap terang, saya tak pandai benda tu. Tak pandai. Ada sekali saya tak ingat lah episod mana Pak Ayah betul-betul buat pick up line tu memang saja macam tak nak jadi lah. Ke memang tak jadi? Ada saya memang saja je. Memang bagi tak jadi. Sebab saya tahu kalau saya buat betul-betul pun belum tentu jadi. Alang-alang baik tak jadi kan. So penonton pun mungkin dah faham lah kalau Pak Ayah punya pick up line selalunya ke laut kan. Ke laut kan. Jadi trademark kan. Pak Ayah. Tahu macam mana nak buat kan. Kita nak bandingkan supaya nampak benda tu manis. So yang pick up line tu dia akan, siapa yang akan decide time pick up line tu bila? Dia selalunya bila ada pertembungan lelaki dengan perempuan, dia orang akan tengok situasi. Okay, so apa ni yang di belakang tabir kan, okay standby masa ni pick up line nak masuk. Dia memang bagi spontan je. Lepas tu bila dia cakap okay masuk pick up line, bila pick up line tu masuk yang Music masuk. di bahagian control room dia akan beritahu pada floor manager akan cakap pada Shazlam akan main lagu tu. Bila lagu tu masuk maknanya kau standby lah. Kadang-kadang tu yang saya rasa macam minggu lepas saya tak sangka pula benda tu saya dah buat, tapi agaknya tak apa-apa jadi kan. Tapi lah tak apalah, diorang macam tak perasan ke apa. Oh ya, Tiba-tiba dah tak masuk. Bila tiba-tiba dah nak habis part tu, tiba-tiba muzik lah baru masuk. Tadi aku dah buat dah, kenapa aku tak masuk muzik tu? Saya tengok kan? Aduh, rasa ya Allah apa nak buat ni. Nasib baiklah Farina tu dia buat apa benda saya pun tak dengar sangat. So saya pun belat bantai lah. Tapi bila Pak Ayah cakap macam tu jadi kelakar lah kan. Baru nak masuk sekarang. Baru nak masuk. Aduh, geram tu. Shazlam dia senyum je tengok. Dia senyum. Saja mandal Pak Ayah. Macam nak kenakan aku kan. So sebelum live tu memang Pak Ayah akan prepare pick up line ke tak ada? Saya cuba tapi tak dapat. Tak dapat. Kadang-kadang Tengok internet je Pak Ayah. Tengok internet je. Kadang-kadang ada budak-budak kan yang extra bagi satu pick up line. Ada lah budak-budak bagi kan, tapi macam okey lah, tapi biasalah kita tak harapkan yang terbaik pada diorang. Tapi benda tu kita boleh main lagi lah kan, insyaAllah lah. Cuma bila saya nak buat tu rasa macam tak kena lah aku buat. Aku buat tak kena lah. Saya perasan satu lah pasal Pak Ayah ni. Pak Ayah ni sebenarnya pelakon yang bagus pada saya. Pasal bila ada part sedih, scene sedih, memang rasa tau Pak Ayah buat. Okay, saya mungkin sebab saya mudah terasa kan. Kadang-kadang bila situasi tu bertembung dengan sedih, lepas tu masuk pula muzik. Rasa macam sayu. Tiba-tiba dia boleh apa saja pun benda tu rasanya tiba-tiba boleh mengalihkan air mata. Itu mungkin kelemahan saya. Tapi pada orang kelebihan saya. Jadi kelebihan lah. Kelebihan pada orang kan, tapi kelemahan saya mudah terasa. Sentimental lah. Rasanya Pak Ayah production luar boleh ikut panggil untuk watak serius InsyaAllah. Saya pun pernah juga berlakon cerita-cerita sedih kan. Dan ada ada, tapi mungkin bukan watak-watak utama lah. Kan. Dan mula-mula saya berlakon drama yang diterbitkan oleh TV3 sendiri, tajuk dia Doa Untuk Ayah. Saya jadi budak jahat, budak nakal. Kan. Cerita masa tu senario tak ada lagi. Lepas keluar sinaran. Lepas sinaran tu kami buat tajuk drama tu Doa Untuk Ayah untuk Hari Raya. Di watak saya watak budak yang nakal tapi endingnya sedih. Kan sampaikan saya balik kampung, opah saya marah. Kenapa kau ni jahat sangat? Kena marah. Arwah opah saya marah kan. Aduh. Itulah kisah dia. Kadang-kadang saya rasa benda ni bukan dibuat-buat lah. Saya bukan tak saya sendiri terasa. Saya sendiri yang akan rasa sedih lah. Macam saya ingat scene Pak Ayah jadi
Pak Mertua Jet masa tu dia halau kan. Masa tu antara saya ingat kena pula masuk muzik apa semua kan. Ada mak sedih betul dia punya lafaz dialog tu macam sakit je. Saya memang bila saya sedih suara saya akan lock tu. Kalau boleh saya tak nak jadi macam tu sebab susah kita nak jadi ambil masa lama pula kan. Kalau drama lain kan. Tapi bila buat sitcom ni maknanya tempo tu kita kena jaga juga. Walaupun sedih kita kena situasi komedi tu kena ada. Macam komedian Pak Ya, siapa Pak Ya punya favourite? Kalau boleh dulu dan sekarang Pak Ya habiskan beberapa orang. Saya mula-mula saya terlibat dengan dunia komedi ni, saya suka kepada Jalil Hamid. Dan Jalil Hamid sebab Jalil Hamid saya bukan sebab dia pelakon komedi tapi dia pelakon dia betul. Dia boleh watak macam-macam dan dia boleh menyanyi. Pada saya kalau dibandingkan dengan P. Ramlee, mungkin P. Ramlee lebih hebat, tetapi P. Ramlee dia punya komedi dia kena ada sparring dia. Tapi Jalil Hamid dia boleh seorang-seorang solo. Dan kalau dia buat cerita sedih dia nampak sedih dia. Tapi dari segi acting lawak ni saya lebih suka meniru Harun Salibaci. Sebab zaman tu saya suka tengok masa saya sebelum jadi artis saya suka tengok cerita Rumah Kedai. Rumah Kedai tu antara drama yang awal Harun Salibaci. Remy nama dia. Remy. Jadi acting dia sebenarnya dia macam acting dia tak ada dia bukan komedi tu tapi dia acting ni saya rasa kelakar. Betul. Kan? Saya suka ambil contohnya dia kalau dia nak cakap sesuatu dia macam dia buat action dulu baru dia bercakap. Itu antara Pak Ya ambil lah. Itu dalam senario pun saya amalkan tu. Sebelum saya nak cakap, kalau kita terus cakap mungkin orang tak perasan, tapi kita kena tarik perhatian orang supaya kita nak buat sesuatu, kita tak bercakap. Takut orang terlepas punchline tu kan. Harus saling baca nanti harus saling baca punya style nanti dia akan masuk situ dulu baru dia masuk dialog dia. Kan. Dan muka dia pun muka yang bersahaja, dia tak ada nak buat dia tak try hard lah. Dia tak try hard kan. Dan dia buat tu sampai walaupun dia tak beri nak berjatuh nak golek ke apa tak ada. So masa masuk sinaran tu lah antara rujukan Pak Ya. Guideline dia. Ya, lebih kurang macam tu lah. Tapi sinaran tu dia tak ada ni sangat sebab dia 3 minit 3 ke 4 minit, lepas tu masuk lagi 3 minit tu lagu kan. Jadi kita nak tonjolkan kena lah juga tapi masa senario saya nampak Harun Salibaci saya punya reference. Itulah sampai sekarang pun yang saya pun perasan Pak Ya punya main relax macam kan tak terlalu mencuba. Tak terlalu mencuba tapi kelakar kan. Dia kena. Lepas tu pasal dalam senario masa tu ada 5 orang kan. Dia ada 2 orang yang jenis hyper, ada 2 orang yang menggerakkan cerita, dan orang kata saya attack tangan dia kosong. Jadi Wahid dengan Mazlan dia ni sentiasa buat bising dengan sana sini kan, macam sarkis lah apa semua. Yang Hamdan dengan Azli dia bawa cerita. Memang itulah kerja dia orang sebab kami punya pengarah lakon percaya pada 2 orang ni. Saya akan orang kata mengisi ruang taman dia kosong. Dia macam saya tengok okey ini saya masuk bila saya masuk ke belakang balik. Itu yang dia relax. Yang patut dia masuk kan. Jenis pukul curi. Pernah masa tu saya buat senario, isteri saya ada duduk di depan sebagai audien. Masa tu cerita negara Cik Pa Merdeka. Saya jadi remaja yang tak keluar, Siamdan, Samsul, ni lain jadi watak-watak ni lah orang kampung kan. Itu bila part saya keluar je, isteri saya cakap, saya dengar ada orang belakang cakap, dia ni kalau keluar mesti best, dia ni kalau keluar mesti best kan. Maksudnya saya akan keluar waktu-waktu yang orang kata orang tengah down, saya masuk. Betul. Mengisi kekosongan. Masa tu sebab dia lebih berkesan tau. Bila kita buat wah tapi orang tak ingat yang mana satunya kita punya lawak dia yang best kan. Tapi bila saya buat, saya akan attack dia taman dia kosong, tak situ saya attack, dia jadi melekat. Orang ingat. Tapi masa dulu saya ingat macam Pak Ya dengan Hamdan pada saya yang macam kena, tak tahulah masa dulu saya tengok permainan tu macam lebih kurang. Ya, tapi sebenarnya dari segi nak yang lebih chemistry dia antara Hamdan dengan Azli lagi best. Sebab
si Azli dengan Hamdan ni, diorang ni suka berjawab-jawab pun. Dia orang cakap pun banyak benda yang diorang bawa lah. Maksudnya penceritaan tu diorang yang bawa nak jadi apa. Tapi saya ni lebih kepada kau masuk sini aku pergi. Itu je lah. Ada apa lagi? Ada. Tak ada soalan. Kalau tak ada ni last. Ada lagi kot. Ada. Tanya tu. Okey. Pak Yah tak rasa ke Pak Yah dah muncul daripada tahun 94 sampai sekarang dekat TV. Semua apa orang cakap, rancangan rating semua tinggi-tinggi ni. Lepas tu ada 6 biji filem 6 buah filem dengan beberapa drama lagi kan, telefilm, telemovie. Dan sekarang ni Sepatu reunion. Pak Yah tak rasa ke Pak Yah ni sebenarnya seorang yang legend? Itu saya tak pastilah, tapi saya lebih suka saya bersama dengan orang yang ke depan, saya di belakang ni. Mungkin sebab tak tahulah orang nak anggap saya legend ke apa, tapi dari segi usia dalam industri mungkin saya dah lama, dah lebih 20 tahun kan. Tapi kalau nak ikutkan yang betul-betul terbaik, bukan saya. Saya di belakang orang yang baik, di belakang orang yang terbaik. Jadi saya lebih suka tak apa, aku tak nak jadi nombor 1, tapi aku sentiasa ada. Sentiasa wujud. Jadi mungkin sebab kan ramai yang senang bekerja dengan saya, sebab saya tak rebut apa yang dia nak buat. Dia ada buat, aku ikut je. Pak Yah ada kelas tersendiri. Dia ada tempat dia. Tak payah berbuat dengan orang. Dia ada tempat dia sendiri. Aku tak nak jadi nombor 1, biarlah orang lain jadi nombor 1 tu. Tapi yang penting sekali, aku ikut orang yang nombor 1 tu. Tapi kadang-kadang orang yang nombor 1 tu jadi nombor 1 pun kadang-kadang mungkin sebab orang ikut dia tu. Mungkin. Dan yang menyampaikan selain kadang-kadang nombor 1 dia tak lama. Betul? Kita kadang-kadang kita belakang ni maintain. Orang kata nak mendapatkan kejayaan senang. Tapi nak mengekalkan kejayaan tu yang susah. Kan? Itu jadi saya nak mengekalkan kejayaan tu, orang kata jangan terlalu tinggi sangat. Jatuh sakit. Kan? Betul. Kalau kita rendah sikit, jatuh pun tak rasa. Betul. So jadilah orang yang sederhana. Dia lama tapi evergreen. Tadi kita sentiasa ada. Sebelum Pak Yah sampai, kita berborak tadi, kita cakap Pak Yah ni underrated. Betul? Kita orang underrated. Orang yang hebat sebenarnya tapi underrated. Kadang-kadang itulah bukan untuk saya sendiri, terasa juga bila kehadiran saya orang tak perasan. Tapi saya lebih suka macam tu. Dunia saya sebelum saya jadi artis simple, tak ada orang kata nak mewah ke, nak glamour ke. So bila saya jadi artis, kadang-kadang saya rasa rimas sebab orang nak tengok saya, nak tengok pakai slipper, privacy kan, nak pergi pasar ke apa. Kadang-kadang orang nak tegur, tapi macam ya ke dia kan, nampak macam tak ada rupa artis pun kan, dengan comot je apa semua kan. Lepas tu kadang-kadang saya ramai dulu masa saya dengan senario, ramai excited nak jumpa saya kan, nak jumpa Ilya, nak sembang dengan dia apa semua kan. Tapi bila dia dah jumpa saya, setengah jam lepas tu dia dah akan bosan. Kenapa? Sebab dia nak cerita apa, saya akan apa aku nak sembang dengan dia ni kan. Jadi kita tak pandai nak bersembang, nak terlalu ramah apa macam tak. Saya tak reti nak melayan orang. Jadi saya akan jawab apa yang orang tanya, saya jawab lah. Tapi kalau nak saya bersembang beria ke apa, tak ada. Mungkin sekarang bila saya dah jumpa orang, boleh saya bercerita sikit sebab orang dah nak dengar apa yang saya cakap. Tapi zaman saya dengan senario, setengah jam orang akan bosan dengan saya ni. Tak ada cerita lah, tak lawak lah, tak kelakar pun. Pernah satu ketika lu masa saya dengan senario hari raya, kawan saya datang cari saya dekat rumah opah saya. Kalau saya tahu saya balik kampung, saya pun dah dekat rumah opah saya. Kawan saya datang, dia tengok kat pintu, dia panggil saya kan, masuklah, dia tak nak jumpa kejap je. Kamu baguslah jadi pelawak apa semua kan. Tapi macam mana kamu boleh jadi pelawak? Kamu masa sekolah tak lawak. Aku tak tahu nak cakap apa, sebab saya cakap macam inilah, saya sebenarnya bercita-cita nak jadi pelakon. Tapi untuk menjadi pelakon, tak ada ruang yang saya boleh ketengahkan diri saya sebagai pelakon. Tapi saya terpaksa masuk program sinaran. Tapi program sinaran, dia nakkan orang buat lawak. Nak tak nak aku terpaksa buat lawak kan. Tak ada pertandingan lakonan, tak ada. Tapi pertandingan lawak ada. Maksudnya rezeki Pak Yah memang dah tertulis dekat bidang lawak. Pak Yah ada asas lakonan.
Saya sebelum ni saya lebih kepada tahun 88 saya terlibat dengan bangsawan. Saya belajar dengan pentah bangsawan. 88 ada bangsawan ni? Masih itu program kerajaan. Okey. Jadi masa tu ada manifestasi bangsawan, kami setiap negeri akan hantar wakil ke Dewan Bahasa dan Pustaka untuk buat pertandingan bangsawan seluruh Malaysia. Jadi di situlah bermula saya sebagai pelakon pentas. So asas-asas itulah saya gunakan untuk jadi pelakon kan. Itu yang kadang-kadang saya rasa macam kalau orang yang tak pernah berlakon ni sebenarnya bukan, dunia sekarang ni dia bukan nak tengok kau bagus berlakon, tapi peluang tu datang kemudian. Contohnya muka handsome, muka cantik, follower ramai, orang tengok tertarik, kat situlah bermulanya kau belajar kan. Sebab bila kau dah dapat peluang ke TV, tapi sekarang ni okey, cut, buat lagi sekali, kau kena buat macam ni, masa tu baru dia belajar kan. Dan zaman saya dulu stesen sangat sikit dan ruang tu sangat terhad. Jadi saya kena perbagaikan diri, saya kena persediaan untuk jadi pelakon kena lebih, supaya kalau nak kira handsome tak handsome kan. Ya tu jambu lah. Lah ambil hati lah. handsome macam Nodi Ahmad. Ada masuk dalam TikTok tau. Budak tu tak tahu lah siapa kan, dia kata dia buat macam throwback Pak Ya dulu, Wahid yang dulu kan. Kau main semua jambu juga Pak Ya ni. Macam Backstreet Boy. Tapi itulah sebab dulu persaingan tu sangat hebat. Kebanyakan pelakon dulu mesti ada background dunia hiburan. Contoh macam Hussein Abu Hassan, anak buah dia kata Jah Ibrahim, Latif Ibrahim, Faizal Hussein, apa semua tu, dia orang yang dapat masuk ke dalam industri ni. Tapi saya ni pun siapa? Saya tak ada sedara mara tentang orang-orang yang terlibat dengan hiburan. Tak ada banyak. Tak ada. Jadi bila timbulnya sinaran tu yang saya ambil peluang yang itu yang cukup kan. Saya kena ambil rebut peluang tu. Inilah jalan yang ada. Akademik pun tak ada. Saya sampaikan saya tahap saya habis sekolah kerja kilang, ada dapat duit, saya ambil lesen lori. Lesen lori itulah untuk saya cari makan. Sempat bawa lori lah? Sempat. Itu sebab saya cerita dulu, saya pernah cerita saya tak pernah lulus, tak pernah ambil ujian memandu kereta. Lori terus? Terus lori. Sebab zaman tu dapat lesen lori terus automatik dapat boleh lesen kereta. Sekarang tak boleh dah. Sekarang lain? Sekarang dah lain. Kau nak jadi masuk nak ambil bawa lori betul, separate kena cukup umur dan kau pernah ada lesen lori, lesen kereta, baru boleh bawa lori. Dulu tak ada. Terus lompat tu buat lori. Sebab apa lagi aku nak harapkan dari segi nak cari makan kan. Nak harap akademik tak ada. So kalau boleh dan masa tu pula memang ramai yang orang kampung saya kerja yang bawa lori kayu lah, lori macam-macam kan. Itu je lah yang nampak. Dan pendapatan orang bawa lori ni boleh katakan stabil lah kan. So dia punya terdetik nak jadi pelakon tu dari umur berapa? Saya daripada sekolah tu memang suka tengok TV, terlalu sangat tengok TV kan. Jadi saya boleh ingat dulu kisah-kisah drama dulu-dulu yang bila saya jumpa Zulkifli Ismail yang Gerak Khas tu, Tuan Razlan tu, saya akan ceritalah flashback tahun 70-an, drama apa, siapa pelakon apa kan. So saya terlalu suka sangat pada dunia lakonan, dunia ni kan. Bila ada peluang naik pentas bangsawan, saya pun pergi dengan abang saya. So di situlah bila ada je peluang nak mencari bakat, baru saya akan pergi. Pernah pergi audition dekat Solid Gold. Ada ke lagi dah? Solid Gold tu production. Pernah pergi Solid Gold tu, company besar lah masa tu. Pernah pergi, lepas tu balik, tunggu jawapan tak ada. Tengok-tengok orang yang dapat tu semua muka handsome, muka lawa, cantik kan. Jadi kita yang tak handsome ni duduk tepi dulu kan. Nak jadi hero pun badan tak sadar, kurus kering. Jadi itulah yang saya rebut peluang dalam sinaran tu. Tapi bila saya dah masuk ke dalam bidang ini, orang job saya sebagai pelawak. Sebab sedangkan saya sendiri rasa aku ni tak lawak sebenarnya. Tu saya cakap, orang jumpa saya setengah jam, orang bosan, tak kelakar lah dia. Bila nak gelak ni? Bila nak gelak ni mana kan? paslai ni? Lah, kadang-kadang jumpa jalannya kan, Pak Ya buat lawak sikit. Bayar lah. Kau bayar baru lah. Buat lawak kan. Kau kelakar. Tiba-tiba suruh buat lawak kan. Itulah kita orang pun ambil masa lama Pak Ya ni.
So saya rasa sampai sini saja dulu. Ikutkan banyak nak tanya ni. Tak habis lagi ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Pak Yas sudi datang jumpa kita orang saya pun yang mahrain sangat ni. Sebenarnya bukan apa, bila ada orang bercerita dengan saya seronok sebab nak keluarkan apa yang nak sebelum ni ceritakan. kan, pengalaman apa semua. Itulah sebab saya sebagai peminat pun banyak benda saya nak tahu kan pasal Pak Yah kan. Itulah hari ni tu yang Sebab terbetik nak. tak banyak yang cover kisah Pak Yah yang siapa orang tak tahu. Ya, Orang tahu sebab Pak saya Yah bukan nombor sebenarnya. 1. Pak Yah Saya bukan nombor satu. Pak Yah cocok angin lah. Okey, terima kasih banyak Pak Yah. Kita orang ni sangat berbesar hati lah. Terus sekali Pak Yah sudi luangkan masa untuk Raksasa Manja. Kita punya ni nama Raksasa Manja. Raksasa Manja. Ada dalam YouTube kan? Ada. Okey. Nanti saya bagi kat link kat Pak Yah kalau siap Pak Yah. So, ada apa-apa Pak Yah nak cakap sebelum kita Okey, untuk saya cuma nak menyampaikan kepada orang-orang yang berminat menjadi pelawak. Jadilah pelawak yang bermoral, yang menyampaikan apakah kebaikan kepada manusia yang lain, supaya kita jangan sia-siakan dunia lawak ni, jangan sia-siakan dunia hiburan ni. Jadilah penghibur yang berbakti kepada bangsa dan agama. Betul. InsyaAllah. Dan saya nak ucap terima kasih pada hari ni kita ada orang yang sponsor kita punya minum ni. Kira penerbit bersama lah, Sufian Syahari, kawan kami. Terima kasih Sufian. Dan terima kasih juga kepada kafe ni, Ricciamo Cafe. Sungai Buloh. Sungai Buloh. Sarjana utama. Ricciano Sarjana utama sebab sudi memberi ruang kepada kami untuk interview Pak Yah ni. InsyaAllah. Okey. Terima kasih, semoga terus maju Pak Yah, dan mungkin saya harap Pak Yah dapat job-job lain lah. InsyaAllah. Kan Pak Yah kata Pak Yah sibuk Khamis, Rabu Rabu Khamis je. Hari lain Pak Yah tak ada buat apa kan. Kalau nak datang sembang boleh je. Datang sembang ke bagi Pak Yah berlakon watak serius pula ke kan. Tengok insyaAllah. macam mana dia pergi. Sana pergi kick dia. Okey. Okey, jangan lupa subscribe Innovative Trio, jangan lupa subscribe Perspektif, dan jangan lupa subscribe Channel Pak Yah. Manja. Channel Pak Yah Pak Yah. Ada Pak Yah Studio punya ni, tak tahulah channel ada apa Nanti kita orang cari. YouTube lah nanti Cari. insyaAllah. Saya pun ada. Nanti subscribe channel Pak Yah dan subscribe channel Raksasa Manja. Oh, ada lagi. Ini mula-mulanya. Assalamualaikum. Kak.